Gencatan senjata tamat Israel kembali serang Gaza. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Tentera Zionis meneruskan serangan ke atas semenanjung Gaza selepas tamatnya jeda kemanusiaan sementara selama 7 hari dan sejumlah penduduk awam Palestin terutama kanak-kanak dan wanita terkorban atau cedera. Israel meneruskan pertempuran menentang Hamas selepas menuduh kumpulan pejuang itu melanggar perjanjian pemberhentian sementara perang dengan melancarkan 2 roket. Mereka memulakan operasi serangan udara dan artileri terhadap bandar Gaza. Saksi melaporkan mendengar letupan berdilan sejam sebelum perjanjian tamat. Sementara itu, Israel melancarkan beberapa serangan menyasarkan rumah orang awam di barat bandaraya Gaza dan beberapa kawasan lain. Antara kawasan di Al-Naz, Tal Al-Haqwa, Sheikh Radwan dan kawasan Sheikh Al-Jilin. Malah turut melakukan serangan udara ke atas bandar Abasan di timur Khan Yunis di selatan Gaza. Selain mengebom timur Governorat Pusat dan Khan Yunis di selatan. Serangan laut dan meriam juga dilaporkan di sepanjang pantai bandaraya Gaza, Nusirat, Zawaidah dan kawasan timur dan barat di tengah Gaza. Sekurang-kurangnya 15,000 penduduk Palestin termasuk lebih 6,500 kanak-kanak dan lebih 3,000 wanita terbunuh sejak bermulanya serangan di Gaza pada 7 Oktober. سمعت صوت دبة لأن بعدين هذا سمعت صوت إخواتي بصوتهم بعدين أجوا ناس وصرخوا وطلونا. شبيلة جماعية كاملة كانت تصف على بيوتنا وإحنا في البيوت وعندنا تقريبا 7 إصابات وبيوتنا راحت كلها وإحنا في البيوت طبعا. نايمين لسه يا أستاذ نايمين في بيوتنا نايمين يعني بدنا لسه بدنا نعمل فطور للأطفال ما في هيك فجأة ضربوا علينا البيت احنا وجيراننا ما بعرفش ايش صار في اولادي ما عرفت ايش صار في بناتي طلعت بدون ما البس لبست برا الشارع بعرفش منطقتنا محوها محل المنطقه اللي فيها محوها محل 32 orang telah terbunuh hari ini beberapa jam selepas tamatnya gencatan senjata antara Israel dan Hamas. Jurucakap Kementerian Kesihatan Hamas, Ashraf Al-Qudra memaklumkan sekurang-kurangnya 10 rakyat Palestin terbunuh di tengah Gaza. Dalam kejadian berasingan, 9 terbunuh di Rafah dan 5 terkorban di utara Gaza. Sementara itu, 2 kanak-kanak terkorban akibat serangan di kawasan Al-Qala dan Sawijaya. Berpuluh-puluh cedera dan mangsa dikejarkan ke Hospital Al-Ahli Baptis. Lebih 60% rumah dan unit kediaman di semenanjung Gaza musnah akibat serangan tentera rejim Zionis sejak 7 Oktober lalu dan tindakan itu menyebabkan penduduk berdepan dengan bencana kemanusiaan yang semakin meruncing. Menurut pejabat media kerajaan Gaza, lebih 26 hospital dan 55 pusat kesihatan terpaksa menutup operasi akibat serangan tentera Zionis. Ribuan mangsa yang maut masih berada di bawah runtuhan. Pasukan pertahanan awam tidak dapat mengeluarkannya kerana kawasan berkenaan telah dikepung selain masalah kekurangan jentera, peralatan dan bahan api. Malah Gaza memerlukan 1,000 truk setiap hari untuk mengangkut bantuan yang diperlukan. Selain 1 juta liter bahan api setiap hari diperlukan untuk memulakan fasa pemulihan. Penduduk Palestin di Ramallah menyambut tahanan yang dibebaskan Israel dan mereka merupakan sebahagian daripada perjanjian pertukaran tahanan dalam gencatan senjata kemanusiaan 7 hari Israel-Hamas. Sebaik tiba di tebing barat, sebahagian tahanan menyifatkan keadaan buruk dihadapi mereka di dalam penjara Israel. والله ظروف السجن ما هي طبيعية. لا مأساة عشت الأشباه. كنت عارفين اليوم انكم طالعين؟ لا شو حكوا لكم لما قالوا لنا طالعين تحقيق وقال لنا لما طلعنا على المخلون قال لنا في ترويح.
مروحين لتبادل الأسر. Yonis merupakan salah seorang daripada 30 tahanan yang dibebaskan dari penjara Israel pada hari ke-7 perjanjian genjatan senjata. Turut dibebaskan 6 wanita berusia antara 21 hingga 40 tahun. Angka itu menjadikan keseluruhan 105 tebusan dan 240 tahanan Palestin dibebaskan. Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menyatakan lebih 2 juta penduduk di Gaza masih tidak menerima bantuan yang mencukupi dan sehubungan itu pihaknya mendesak supaya genjatan senjata sepenuhnya dilaksanakan di wilayah itu. Setiausaha Agung Antonio Guterres berkata biarpun jumlah bahan api yang dibenarkan masuk ke Gaza semakin meningkat, namun ia masih jauh daripada mencukupi. Jelas Guterres, orang awam di Gaza juga memerlukan bantuan kemanusiaan secara berterusan tanpa perlu disekat. The people of Gaza are in the midst of an epic humanitarian catastrophe before the eyes of the world. We must not look away. Intense negotiations are taking place to prolong the truce, which we strongly welcome. But we believe we need a true humanitarian ceasefire. Dalam pada itu, Guterres memaklumkan sejak konflik bermula, seramai 111 pekerja PBB terbunuh di Gaza. Beliau berkata penyelesaian penuh antara kedua-dua pihak berdasarkan resolusi PBB dan undang-undang antarabangsa mesti direalisasikan. Sementara itu, Setiausaha Negara Amerika Syarikat Anthony Blinken telah bertemu di Jerusalem. Dalam pada itu, China terus menghantar bantuan kemanusiaan ke Gaza dengan penghantaran terbaru dibuat pada 28 November lalu. Bantuan kemanusiaan itu termasuk ubat-ubatan dan barangan makanan. Selain itu, wakil pejabat China ke Palestin turut menandatangani sijil penyerahan kiriman wang tunai sebanyak $1 juta dengan agensi kerja dan bantuan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi pelarian Palestin UNRWA. Sebelum ini, Presiden Xi Jinping ketika menghadiri sidang kemuncak khas BRICS mengumumkan China akan terus menghulurkan bantuan kemanusiaan ke Gaza untuk meredakan ketegangan situasi kemanusiaan di wilayah itu. Sementara itu, di London, ribuan penunjuk perasaan menyertai perarakan pro-Palestin bagi menyatakan solidariti terhadap penduduk Gaza selain bantahan atas kekejaman tentera Zionis lakukan. Mereka membawa bendera Palestin dan memegang papan tanda menggesa gencatan senjata terus kekal di samping sering melaungkan bebaskan Palestin. Dalam pada itu, pihak polis turut memberi amaran kepada penunjuk perasaan sesiapa yang dianggap resis akan ditangkap pada perarakan itu. Pemimpin dunia mula tiba di Dubai, Emirat Arab Bersatu UAE bagi menghadiri sidang kemuncak perubahan iklim Pertubuhan Bangsa Bersatu COP28. Presiden UAE Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan menyambut ketibaan Raja Britain Raja Charles III. Selain Perdana Menteri India Narendra Modi, Presiden Perancis Emmanuel Macron dan beberapa pemimpin lain di Kompleks Expo Dubai, persidangan yang bermula pada Khamis membuahkan hasil awal apabila negara-negara bersetuju untuk melancarkan dana kerugian dan kerosakan. Ini bagi menyokong negara yang mudah terjejas menangani kerugian dan kerosakan akibat bencana alam. يسرني الإعلان عن إنشاء صندوق بقيمة $30 مليار يسرني الإعلان عن إنشاء صندوق بقيمة $30 مليار للحلول المناخية على مستوى العالم، والذي تم تصميمه لسد فجوة التمويل المناخي وتيسير الحصول عليه بتكلفة مناسبة.
COP28 menyaksikan sidang kemuncak terbesar PBB pernah dianjurkan membabitkan 80,000 perwakilan. Ini berbanding 49,000 perwakilan dalam COP27 di Mesir tahun lalu. Angka korban akibat banjir susulan fenomena El Nino di Kenya meningkat kepada 136 orang dan menurut Kementerian Dalam Negeri lebih 92,400 isi rumah dan 462,100 penduduk terjejas. Ketua Setiausaha Kementerian Raymond Omolo berkata kerajaan sedang berusaha untuk mengagihkan bantuan makanan kepada komuniti yang terjejas. Dalam tempoh 24 jam, 16 kematian direkodkan. Banjir turut menjejaskan ternakan dengan sekurang-kurangnya 2,500 ternakan mati dalam sehari. Selain Kenya turut terjejas akibat hujan lebat adalah Somalia dan Ethiopia. Ratusan maut dan infrastruktur penting musnah. Saingan Liga Eropah, Liverpool layak ke pusingan 16 terakhir selepas berjaya membenam kelab Austria Lens 4-0 di Anfield. Kemenangan mengesahkan kedudukan The Reds di tangga teratas kumpulan E. Luis Diaz meletakkan pasukannya di depan pada minit ke-12 yang juga gol pertamanya di Anfield sejak Ogos. 3 minit berselang Diaz mencetus gerakan menarik sekaligus membolehkan Cody Gakpo menyumbat gol kedua. Di babak kedua, giliran Mohamed Salah menambah derita pelawat dengan menyempurnakan sepakan penalti pada minit ke-51. Gakpo kemudian melengkapkan kemenangan dengan jaringan keduanya dalam masa kecederaan. Berbaki satu lagi perlawanan, Liverpool kini mengutip 12 mata, 4 mata mengatasi klub Perancis Toulouse FC. Bintang golf baharu Min Woo Lee kekal pendahulu terbuka Australia untuk 2 pusingan mencatatkan 134 berkelebihan 2 pukulan. Minggu lalu, Woo Lee telah menjulang trofi kejohanan PGA Australia selain meraih terbuka Macau dalam jelajah Asia. Bintang Australia itu bangkit selepas melakar bugi pada permulaan untuk membuat 6 birdie di Club Golf Australia. Dia menamatkan hari kedua dengan 64 pukulan 12 di bawah par. Mengikuti rapat Conor dari Scotland di kedudukan kedua dengan 70 pukulan 9 di bawah par dengan pemain Amerika Patrick Rogers yang juga mencapai 70 pukulan. Baik, dunia 10 berakhir di sini. Dari sungai hingga ke segara Palestin pasti merdeka. Dengan itu, Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.